Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tadabbur ringkas tafsir Quran juzuk yang ke-28, surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Dalam juzuk ini surah yang ke-7. Kita dah mula dalam muqaddimah yang lepas tentang pengenalan surah dan juga intisarinya. Kita terus perbincangan kali ini bermula di ayat 9. Bermula dari ayat 9, kita lihatlah sampai ke akhir ataupun tidak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Balik semula kita kepada ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun. Ingatkanlah masa Allah Ta'ala menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Kita nak kalau rugi di akhirat, orang panggil rugi di tempat yang tak boleh nak tebus kerugian. Buat apa kita? Tengok nota di bawah tu. Yakni pada hari kiamat orang-orang kafir nampak kerugiannya kerana mereka tidak beriman. Dan orang-orang yang beriman juga akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak membanyakkan lagi amal-amalnya yang baik. Allahu Akbar. Cuma jauhlah jarak dua kerugian tu. Rugi orang beriman, darjat dia tak tinggi je. Rugi orang kafir, neraka khalidina fiha, yang kekal dalam tu. Wa man yu'min billahi, dan ingatlah
Sesiapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal salihan, serta mengerjakan amal saleh, apa dia dapat? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkannya ke dalam syurga. Maaf, nascaya Allah mengampunkan dosa-dosanya, itu satu, dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Tengok dalam ayat syurga ni Allah sebut abada, kekal berterusan selama-lama. Zalikal fawzul azim, yang demikian itulah kesenangan yang besar. Jadi kalau kita nak kemenangan besar, inilah cara dianya: beriman, beramal saleh. Ringkas ayat tu, beriman, beramal saleh. Kita pergi pada penjelasan yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Allah kata pada hari kami kumpulkan balik kamu pada hari perhimpunan. Allah Ta'ala kumpul balik a'dha'akum, anggota-anggota kita ni, tubuh kita yang sudah hancur lebur. Boleh jadi sekali dengan tulang-tulang sudah hancur, tinggal lagi ajbuz zanab, maka dikumpul balik, kemudian balik semula ruh ke jasad, dan manusia keluar daripada kubur mereka. Itulah hari kiamat. Di antara nama kiamat yaumul jam'i, hari dikumpulkan balik. Hari kumpul semula. Kenapa nama hari kumpul? Kenapa dinamakan yaumul jam'? Summiya yaumul jam'. Limadha? Tanda pelajar. Yang pertama, kerana manusia berkumpul seluruhnya di mahsyar. Semua sekali, tua, muda, kecil, besar, hak awalnya, hak kemudiannya, daripada awal kejadian Adam sampai hari kiamat, berkumpul setempat. Dan berkumpul para nabi alaihimussalatu wassalam dengan umat-umat masing-masing. Stopok ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah 109, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Rasul-rasul dikumpul dengan umat dia, Allah tanya, mu beriman ke tidak? Mu ikut tidak Nabi kamu? Ketika itu nak buat apa? Benda dah habis. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jama'a a'dha' ataupun jumi'ah, dikumpulkan segala anggota-anggota manusia ba'dama tafarraqat, setelah hancur lebur. Maka itu juga dinamakan yaumul jam'i. Sebagaimana dalam ayat surah Asy-Syura ayat 7. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari manusia rugi. Dari sudut fakta, pelajar boleh tanda kalimah at-taghabun lam yarid fil Qur'ani lafaz at-taghabun illa huna. Sekali ni je sebut dalam Quran at-taghabun, dalam ni yaumut taghabun. Lain-lain tak sebut. 6,000 ayat lagi kan tidak ada kalimah at-taghabun. Lafaz at-taghabun ada sini je. Ma'khuz, ambil daripada perkataan al-ghabnu. Al-ghabnu tu apa dia? Al-ghabnu yakni seorang tu jual barang kurang daripada harga. Kita beli harga 200, kita jual 150. Dia panggil ghabnu. Jual rugi nama dia. Maka kerugian di sini, alhamdulillah ana dah sebut dalam siri yang dulu. Rugi semua sekali, rugi. Orang kafir tak payah bincang dah. Kita orang beriman juga rugi besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang mari awal ke masjid, ana tak nampak pun ada di kalangan kita hok pergi Al-Quran duk tunggu qomat. Menyesal di akhirat esok. Allah, sambil duk tunggu qomat. Solat dah sunat qabliyah 2 rakaat. Hok ada 2 rakaat. Contohnya sebelum zuhur ada 4 rakaat. Sebelum asar ada lagi 4 rakaat. Tapi kita tak buat, kita buat 2 je. Lepas tu duduk kelipah tunggu qomat. Tengok orang masuk, bunyi pintu kelih orang.
tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyesal di atas perbuatan kita, kecuaian kita itu. Ruginya aku masa tu kalau pergi Quran dapat 2 muka surat, kalau pergi tasbih dapat 200 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Menyesal yang tak berguna. Karena itu kita selalu beri peringatan, masa yang ada ni digunakan sepenuhnya untuk meraih pahala yang begitu besar, yang mudah didapati tapi mudah didapati tapi susah untuk dihayati. Susah apa? Tak buat. Macam mana nak susah? Kalau ada gu, sambil-sambil ada PKP suruh duduk jauh pun, waktu tak semaya duduk dekat. Jauh tu waktu qomat, waktu pergi tempat sah solat ya. Ini kita akan rugi. Yaumut taghabun, pada masa itu semua orang menyesal belaka. Nak kata apa? Allahu akbar. Semua orang lah, orang baik menyesal sebab tak buat banyak, orang jahat menyesal sebab tak bertaubat. Sehingga kan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi daripada Jabir, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang sihat-sihat wal afiat atas dunia dulu, kita tak ada kena bala apa, tak sakit. Hospital pun pergi tengok orang sakit, bukan pernah masuk hospital. Kita kata alhamdulillah nikmat. Pada hari kiamat esok dia duduk tengok yu'ta ahlul bala'is sawab. Dia duduk tengok orang kena bala atas dunia dulu tak? Meraih pahala. Pahala sabar, pahala sakit, pahala tu pahala ni bertambah-tambah pahala. Dia kata, ya Rabbi, kalaulah kulit aku ni dihiris-hiris pada hari kiamat esok, besar pahala sabar pada hari ni. Sampai begitu sekali. Orang yang ada nikmat atas dunia dulu tak sakit, menyesal, berasa rugi tengok orang lain boleh pahala sabar. Kita ni Masya Allah tabarakallah tak berapa nak sabar masalah. Jangan minta sakit, tak boleh. Nak ceritanya begitulah at-taghabun. Maka apakah ubat dipanggil ilajul ghabni, ubat penawar kepada penyakit rugi ini? Iaitulah segeralah kita bertobat kepada Allah Ta'ala dan melakukan amal-amal yang soleh. Barulah kita dapat 2 perkara. Allah kata apa? Yang pertama, yang pertama yukaffir anhu sayyiatihi, dihapuskan dosa-dosa dia. Yang kedua, yudkhilhu jannat, masuk dalam syurga. masya-Allah. Zalikal fawzul azim. Tengok ayat 10. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, Allah na'udzubillah, mereka ialah ahli neraka, kekallah mereka dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tengok dalam ayat surga tadi Allah kata khalidina fiha abada. Dalam ayat neraka ni khalidina fiha, tidak disebut abada. Maka ada ulama di kalangan ahli sunnah ni juga berbincang tentang masalah kalimah abada. Adakah oleh dalam neraka tu ada harapan lepas lama neraka akan binasa? Majoriti ulama kata tidak. Kekal dalam neraka, tak akan keluar lagi. Itu dia panggil ada perbincangan lah. Baik. Yang penting bagi kita, wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka bila kita dengar je neraka, tuan-tuan dan puan-puan, terus je baca doa a'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta berlindung, minta jauh daripada neraka, wal iyazubillah. Ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana
yang menimpa seseorang yang beriman kepada Allah, bila orang ni kena ujian, tak kiralah ujian apa saja, musibah ni kadang-kadang sakit, musibah ada kalanya dalam ekonomi, musibah kadang-kadang dalam agama, orang khianat kepada kita dan sebagainya, musibah apa lagi, kehilangan keluarga kita sayang hilang, jadi tak juru. Musibah juga kadang-kadang kita mengharapkan orang-orang yang dilantik memegang tampuk-tampuk pemerintah yang besar-besar tu di kalangan orang baik, mari orang hok pelik-pelik. Ini juga musibah. Ini musibah tu banyak. Tapi kita kena ingatlah, ma min asaba musibati illa bi iznillah, melainkan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tahu dah, kita berusaha dah, tak mau benda tak baik. Jadi juga, adakah kita kena mengamuk? Ya, apa boleh buat? Kita kena sabar, berdoa kepada Allah SWT supaya Allah hilangkan musibah ini. Allah kata apa? Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Ini penting. Bila kita beriman, kita kata semua ni telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Orang ni hidup, orang ni mati, orang ni sihat, orang ni sakit, orang ni jadi ketua, orang ni jadi rakyat, orang ni susah, orang ni senang. Bila kita kembali kepada ni, setelah kita berusaha nak dapat yang terbaik, kita sabar. Allah Ta'ala pimpin hati dia. Yaqulu Alqamah, tanda ni kata-kata motivasi menarik. Kata Syekh Alqamah bin Qais rahimahullah ta'ala, dia tafsir ayat ni, wa man yahdi yu'minu billah yahdi qalbah. Siapa dia beriman betul-betul, Allah pimpin hati dia. Apa dia? Kata di Alqamah rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayusallim lidzalika wa yarda. Ini ayat ini terkena kepada orang-orang laki-laki yang ditimpa musibah, termasuklah perempuan. Maka dia ingat kepada qada dengan qadar, ini semua ketentuan Allah, maka dia menyerah, akur dan redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebahagian daripada ulama salah kata, yahdi qalbahu, Allah pimpin hati dia. Dia banyak mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yahdi qalbahu lil yaqin, Allah pimpin hati dia supaya rasa yakin, sehingga ya'lam, dia tahu bahawa tidak akan terkena kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah, wa ma akhtahu lam yakun liyusib. Kalau Tuhan tak tulis dah, tak akan kena. Sebab itulah kita boleh tenang. Apa yang terjadi dalam dunia hari ini, turun naik orang ni, apa yang berlaku, perancangan-perancangan tu, kita kata semua tu kalau Tuhan tak tulis kena atas kita, tak akan kena. Baru kita jadi tenang, Masya Allah. Maka siapa dia beriman dengan Allah, dia tahu musibah itu ujian daripada Allah, yu'jar ala sabri, diberi ganjaran pahala di atas kesabaran, yahdi qalbah. Tanda pelajar, yahdi qalbahu tu ada ulama qiraat baca yahda qalbahu. Allahu akbar. Kalau yahdi, Allah Ta'ala pimpin hati dia, kan? Kalau kata yahda qalbahu, hati dia tenang. Wa man yu'min billahi yahda qalbahu, siapa dia beriman dengan Allah, hati dia tenang. Allahu akbar. Menghadapi musibah dengan tenang. Jadi kita hari ini, bagaimana kita mudah jadi qalaq, serabut, tak tenang. Sebab kita beriman, tapi kemantapan iman tu tidak begitu jitu, sehingga kita mudah resah, mudah stres, mudah serabut. Jangan duk stres. Seorang ulama nama dia Ibnu Qayyim, dia tulis sebuah kitab nama dia Iddatus Sabirin
wa zakhiratus syakirin, iddatus sabirin. Mana bekal orang sabar, wa zakhiratus syakirin, dan simpanan orang yang bersyukur. Allahu akbar. Menarik kita ni. Abu Yahya Al-Gharnati rahimahullah tulis sebuah kitab, Jannatul Ridha fi taslimi lima qaddara Allah wa qada. Allah. Surga orang yang redha itu iaitulah menyerah diri, akur dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan telah diqada, diputuskan oleh Allah. Dan banyak lagi kitab-kitab muallafat tentang sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sifat sabar ini, insya-Allah. Kisah, tanda tuan-tuan, kisah ini menarik. Kisah ini dikeluar dalam kitab Al-I'tibar wa Aqabus Surur li Ibni Abid Dunya, dan kitab At-Tabsirah li Ibnil Jauzi rahimahumullah. Dia kata diriwayatkan. Nah, ini ceritalah. Bila kata diriwayatkan makna cerita, wallahu alam tentang kesahihannya, tapi sebagai pengajaran, i'tibar. Diriwayatkan bahawa Zulqarnain lamma nazala bihil maut, ketika Zulqarnain nak mati, mak dia sedih. Yalah, anak nak mati apa tak sedih? Huznan syadidan, sedih sangat-sangat. Oh, penat. Qala laha ya ummi. Dia pesan pada ibu dia. Dengar ni, kalau kita boleh pesan ke ibu kita, kita pesan, ibu, idza ana mittu, kalau aku mati nanti, ibu buatlah kenduri, pergi panggil orang, tapi dengan syarat. Dia panggil jemputan bersyarat. Apa dia syarat? Panggil budak pondok ke, panggil orang miskin saja ke, panggil orang kaya ke, itu dia panggil jemputan bersyarat. Jemputan bersyarat. Watlubi, ni syarat dia. Watlubi alla yahdur ila alwalimati ahadun usiba musibatin. Panggil siapa-siapa yang tak pernah kena musibah, jangan mari. Syarat dia, syarat nak hadir kenduri kita ni, orang tu pernah alla yahdur, orang yang tak pernah kena musibah sekali-kali. Mana orang yang afiat sentiasa. Panggil. Dia buat masak makan dia, panggil. Kullu man usiba musibatin fala ya'ti. Mana-mana orang yang pernah duka cita, pernah sedih, pernah ditimpa musibah, jangan hadir majlis aku ni, jangan mari makan sini. Nak orang tenang-tenang yang tak pernah kena musibah. Qalat, bila dia panggil orang buat masak ke, lam yahdur ahadun, tak ada seorang pun mari. Hai, makcik ni kata apa? Ainan nas, mana orang aku panggil mari, suruh mari, tak ada siapa mari ni. Qalu, orang cakap, makcik, wada'ti syartan la yatahaqqaqu fi ahadin, syarat hak makcik buat tak ada siapa boleh selamat. Syarat dianya, kamu tak pernah ditimpa sebarang musibah. Kita di mana ada tak kena timpa? Tak. Pernah ke tidak kita menangis kerana sakit gigi? Pernah? Musibah. Pernah ke tidak menangis dicenjek jarum vaksin? Pernah? Tak ada orang yang tak pernah musibah. Tak ada orang mari. Fa'alimat, barulah mak dia sedar bahawa anak dia pesan tadi, dia nak suruh mak dia tenang bahawa manusia ni semua kena musibah belaka atas dunia ni. Manusia semua kena musibah belaka di atas dunia ni, tidak ada orang yang tidak kena musibah. Allahul musta'an. Maka dengan itu, para pelajar sekalian, marilah kita belajar erti bagaimana menguruskan musibah supaya kita tenang dan kita tidak rasa resah, tidak rasa gelisah. Itulah yang kita katakan menguruskan musibah. Jadi musibah kalau kita apa-apa kita ada buat kerja. Contohnya kita buat rakaman, tiba-tiba mati alat kita ni, gelap orang tengok. Live kita putus, tak ada orang panggil, tak ada apa, tak ada dia punya internet. Orang duduk marah, musibah.
Tak ada orang kata dunia tak kena musibah. Itu dia panggil hinkah ataupun hikmah Zulqarnain, nak menenangkan ibu dia. Wallahu alam. Cuma cerita ni ada dalam kitab-kitab. Baiklah para jemaah sekalian, kita balik kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke baik, di akhir ayat, wallahu bi kulli syai'in alim. Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tahu semua benda. Tiap sesuatu yang kita buat, Allah SWT mengetahui. Tuhan tahu. Bila Tuhan tahu, dia akan balas mengikut apa yang dia kendaki. Tengok tahap kesabaran kita. Itulah yang patut kita kena ingat. Baik, tengok nota di bawah 1758. Di antara orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang ada yang cuba memperdaya orang-orang yang kurang berfikir dengan katanya. Ni dia panggil perang saraf. Dalam bahasa Arab kata harbul a'sab, perang saraf. Bahasa Arab kata apa? Tulis istilah harbul a'sab. Perang saraf ni semua orang akan guna, akan main dengan perang saraf. Orang baik berguna, orang tak baik berguna perang saraf ni. Sebab apa? Sebab dia panggil nak melemahkan musuh. Ya, kadang-kadang tengok ni, orang munafikin kata apa? Puak-puak Arab, puak-puak Ansar, kalau Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabatnya berada di atas kebenaran, tentulah mereka tidak meninggalkan kampung halaman mereka. Kalau Muhammad itu benar, takkanlah dia kena halal keluar, takkanlah dia boleh tinggal kampung dia, duduk je di Mekah. Orang Mekah akan terima. Dan tidak pula mereka mengalami kesusahan. Susah tinggal kampung halaman, susahnya kena ke puak kafir, kan? Banyaklah kesusahan-kesusahannya. Sedap juga dia punya. Kalau kita nak kata motivasi lah. Kalau kita nak kata di ayah pun di ayah. Yang penting my issue. Macam mana dia orang nak kena halal keluar? Bagaimana? Ni ada setengah orang ni bila pendakwah ni tegur kesalahan, kesilapan yang dibuat oleh masyarakat, kan? Mana adalah amalan masyarakat ni tidak tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tegur. Orang kampung marah. Ada orang kritik, dia kata tu pendakwah tu tak pandai uslub. Tak pandai apa? Tak pandai uslub dakwah. Bahasa tu orang marah. Kita kata Masya Allah, uslub setara mana pun, kalau bertembur dengan hawa nafsu orang, kita akan kalah. Kita tetap akan dimarahi, kita akan dimurkai oleh masyarakat. Sabar. Maka kita kena kata para jemaah sekalian, kalaulah apa yang kita bawa ni tepat dengan kitabnya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang marah juga, maka kita balik kepada asal dakwah kita, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang marah ke tak marah? Siapa kata Nabi tak kena marah? Nya marah di Abu Jahal, nya marah di pak saudara dia Abu Lahab, nya marah di orang kampung dia sampai kena halal keluar. Kita mengatakan marah itu bukan sebab, kadang-kadang bukan kerana uslub, tapi kerana hawa nafsu yang tidak bertepatan dengan kehendak mereka, maka mereka akan marah. Itulah yang dikatakan keadaan manusia. Allahul musta'an. Maka Allah jawab, tengok dalam nota ni tak habis lagi. Lalu Allah Ta'ala menolak anggapan mereka dengan ayat ini. Ayat mana? Ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada benda, tak usah duduk cakap banyak. Semua hak benda yang berlaku itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah, bukan dengan siapa-siapa. Tak usah duduk kerah kepala lah, tak usah duduk tunjuk
Tak usah dia tunjuk kerah kepala, tak usah dia tunjuk bahawa semua yang berlaku itu dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah, supaya kita berhati-hati, supaya kita beringat-ingat, sentiasalah kita menyerah diri kepada Allah dengan sifat tawakal kita, dengan sifat sabar kita. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita ajar, bila seorang tu nak keluar daripada rumah, dia baca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Nabi kata, siapa dia baca ayat ni, kufita wa hudita wa wuqita, orang ni dijaga, orang ni dikawal, orang ni diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia balik. Mana itu usaha. Tapi kalau hari nak kena, kita tak terbaca benda ni. Tengah nak turun rumah, orang telefon, hello, pakai turun buka pintu, nyok, buka pintu turun kaki kiri, pakai kasut, betul kata balik dah. Akhir kali dah naik jalan. Ini adalah sebab-sebab musib, dia panggil sebab musabab. Kenapa terjadinya sesuatu perkara? Jawab dia terjadi dengan sebab kecuaian kita, kelemahan kita, maka dia terjadi. Kita kena sedar. Yang pertama, sifat tawakal pada Allah Ta'ala itu kena ada. Yang kedua, apa yang kita nak buat? Iaitu usaha. Al-wiqayah, mencari sebab-sebab, jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita. Jangan kata relax pakai jadi kun payakun lah. Mana ada kun payakun? Tak boleh. Kita kena berusaha, ikhtiar, cari benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Apa dia nak selamat kita? Kalau kita naik kereta contohnya, patuh undang-undang jalan raya, jangan gopoh. Itu pun belum tentu kita patuh, orang lain langgar. Berlaku juga. Na'udzubillah. Bila mari zaman pandemik ni, dipanggil zaman Covid, kita kena usaha dah al-wiqayah dengan pakai penjarakan, jangan duduk campur gaul gitu. Mana adalah usaha-usaha yang kita ada. Tapi setelah usaha, kita nak anak kita ni jadi baik, kita atas tempat pendidikan yang baik, ajar dia belajar sekolah yang baik. Akhir sekali tak jadi juga, SPM tak lepas, akhlak tidak comel. Itu kita kata takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan kata aku lepas gitulah, serah ke Tuhan, nak jadi, tak jadi lah. Itu dia tidak panggil takdir, itu dia panggil menyerah, kalah. Tak mungkin seorang Islam itu menyerah tanpa berusaha dengan betul-betul. Ini satu kesilapan yang tidak sepatutnya kita ulang, tak sepatutnya kita buat. Sebab kesilapan itu dia panggil kesilapan yang silap. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadabbur kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.